Bagaimanapun, bilah itu tidak berjaya ditebas. Baru sahaja pisau Pan Shan hampir jatuh, wanita itu menghulurkan dua jari dan mencubit bilah dengan tepat. Kekuatannya sangat kuat sehingga Pan Shan Blade yang bergerak seperti kilat tiba-tiba berhenti. Dia memandang Lu Ye dengan sepasang mata yang cerah dan menunjukkan ekspresi puas. Dia terus mengangguk dan berkata, "Bagus. Awak memang layak. Saya tak silap datang ke sini." Lu Ye berkerut dahi. Pisau panjang di tangannya bergegar dan terlepas dari genggamannya. Dia melayang ke belakang dan bertanya, "Apa maksud kamu?" "Apa maksud saya?" Wanita itu tersenyum. Kemudian, senyumannya hilang. Dia mengeluarkan token dan melambai ke arah Lu Ye dari jauh. Dia menjerit, "Saya adalah Kapten Kim memburu tanda Battleford, pasukan A3, Du Qingsha. Saya kini merekrut kamu untuk menyertai pasukan saya untuk membunuh musuh." Mata Lu Ye tidak dapat menahan daripada berkedut. Sebenarnya, dia sudah sama-sama memikirkan perkara ini sebentar tadi. Kim memburu adalah kewujudan istimewa di Fort Battleford. Pada masa yang sama, ia adalah tulang belakang penentangan tanda Battleford terhadap orang luar dari Star Abyss. Ini kerana jika seseorang ingin menyertai Kim memburu, syarat minimum adalah untuk membuang yayasan Dao dan memasuki alam Dao. Penanam tanpa yayasan Dao tidak mempunyai kelayakan ini. Kim memburu mengumpulkan hampir 80% daripada pasukan mewah tanda Battleford. Mereka dibahagikan kepada pasukan kecil dan memburu musuh di barisan hadapan. Du Qingsha ini jelas bukan seorang petapa alam Dao biasa kerana dia boleh menjadi kapten pasukan kecil. Jika dilihat dari kekuatan serangannya sebentar tadi, wanita ini sekurang-kurangnya seorang petapa alam Dao keempat. Sudah tentu, orang seperti itu layak menjadi kapten. Dua orang yang bergaduh hebat tadi, tetapi kini berdiri tidak jauh untuk menonton persembahan itu, sudah pasti rakan sepasukannya. Dia jelas telah mendengar beberapa khabar angin, jadi dia sengaja datang ke sini untuk menguji kekuatan Lu Ye, dan kemudian mahu merekrutnya. Ini menyusahkan. Dalam tempoh masa ini, Lu Ye telah mengambil tindakan berkali-kali. Walaupun dia menyelamatkan nyawa beberapa petapa tanda Battleford, dia tidak mempunyai sebarang interaksi dengan mereka kerana dia perlu melindungi Jiuyan. Tetapi dia tidak menyangka bahawa dia masih akan menarik Du Qingsha. Sebagai Kapten Kim memburu, dia mempunyai hak untuk merekrut orang. Mengikut peraturan tanda Battleford, Lu Ye tidak boleh menolak pengambilannya. Dalam kes penolakan, itu akan mengelakkan pergaduhan. Dalam persekitaran Starry Sky sekarang, secara sedar mengelak pergaduhan adalah tidak boleh diterima oleh semua petapa. Pada masa itu, Du Qingsha hanya perlu melaporkan kembali ke kubu pertempuran Guntur, dan Lu Ye akan menjadi sasaran semua penanam langit berbintang. Jika dia benar-benar keseorangan, maka jadilah ia. Jika dia dikehendaki, maka jadilah ia. Apabila tiba masanya, dia hanya boleh mencari sudut terpencil untuk bersembunyi, dan tiada siapa yang akan dapat berbuat apa-apa kepadanya. Namun, Jiuyan masih perlu bercucuk tanam di medan perang. Jika Lu Ye membawanya ke tempat terpencil untuk bersembunyi, Jiuyan tidak akan pernah dapat membuang asas taunya. Patutkah dia membunuh mereka bertiga? Lu Ye menolak pemikiran itu sebaik sahaja ia muncul. Dia yakin bahawa dia boleh menjaga dua lagi petapa dalam perisai yang sedang menonton persembahan berhampiran, tetapi Du Qingsha ini. Dia agak tidak dapat melihat melaluinya. "Menarik, awak nak bunuh saya?" Du Qingsha tiba-tiba mengangkat keningnya dan memandang Lu Ye dengan penuh minat. "Tiada perkara seperti itu. Senior Du, anda telah salah faham," jawab Lu Ye dengan tenang. Wanita ini, persepsinya sangat kuat. Niat membunuhnya hanya terlintas seketika, dan ia tidak kuat, tetapi dia sebenarnya telah merasakannya. Tiada perkara seperti salah faham. Anda mempunyai dua pilihan sekarang. Du Qingsha mengangkat jari. 1. Sertai pasukan saya, dan saya akan memimpin kamu untuk membunuh musuh. 2. Menolak pengambilan saya, dan kemudian saya akan membunuh kamu. Kamu boleh cuba dan lihat jika kamu boleh melarikan diri. Apabila dia berkata ini, wajah Du Qingsha dipenuhi dengan kegairahan, seolah-olah dia tidak sabar menunggu Lu Ye berkata tidak. Lu Ye menekuk penumbuknya. "Adalah penghormatan saya untuk dipilih oleh Senior Du dan direkrut khas. Saya sanggup menyertai pasukan Senior Du dan hidup dan mati bersama kamu. Oleh kerana dia tidak boleh menolak, maka dia hanya boleh menyertai. Sekurang-kurangnya anda tahu tempat anda." Du Qingsha mengangguk puas. "Tetapi, anda boleh nyatakan syarat anda. Jadi ahli pasukan saya, dan saya boleh berikan apa sahaja yang anda mahu asalkan anda taat." Lu Ye pada asalnya ingin menyatakan syarat lain, tetapi sejak dia berkata ini, "Maka, saya mahukan hak untuk memasuki kolam pencerahan." Du Qingsha berkelip dan kemudian mengutuk. "Anda sedang bermimpi. Kolam pencerahan, adakah anda tahu harga yang perlu anda bayar untuk memasuki kolam pencerahan?"
Jika Anda ingin memasuki kolam pencerahan, Anda perlu membunuh musuh bersama saya. Jika Anda cukup membunuh, Anda akan secara semula jadi mempunyai merit pertempuran yang mencukupi. Lu Ye hanya menyebutnya secara santai. Sudah tentu, dia tahu bahawa Du Qingsha tidak akan bersetuju dengan syarat sedemikian. Dia berundur selangkah dan berkata, kalau begitu saya harap dapat disyurkan oleh senior Du. Du Qingsha ialah ketua kem memburu. Kekuatannya tidak buruk, dan statusnya juga tidak buruk. Orang seperti dia mempunyai hak untuk disyurkan. Dengan cadangannya, bukan sahaja mereka berhak memasuki kolam pencerahan terlebih dahulu, tetapi jumlah merit pertempuran yang mereka perlukan juga akan dikurangkan dengan banyak. Du Qingsha mengerutkan kening dan menyukakannya. Kamu sudah pun memasuki Dao, jadi kamu tidak memerlukan kolam pencerahan. Adakah ini disediakan untuk orang lain? Ya, Lu Ye mengangguk. Du Qingsha berfikir sejenak, kemudian tiba-tiba mengangkat tangannya. Pergi ke sini. Dengan arahan, kedua-dua petapa yang sedang menonton persembahan dari jauh dengan pantas terbang. Mereka bertiga berkumpul dan berkomunikasi dengan deria ketuhanan mereka. Lu Ye tidak tahu apa yang mereka bincangkan, jadi dia diam-diam menunggu di tepi. Selepas beberapa ketika, Du Qingsha berkata, saya boleh memberi Anda cadangan. Juga, saya hanya mengira bahawa dengan merit pertempuran kita bertiga, kita sepatutnya boleh memasuki kolam pencerahan sekali. Jika Anda memerlukannya, Anda boleh gunakannya. Tetapi pertama, saya akan mengatakan bahawa merit pertempuran dipinjam daripada Anda. Anda perlu mengembalikannya kepada mereka kemudian. Petik 2. Lu Ye tidak dapat mengelak daripada terkejut. Dia tidak mempunyai tanggapan yang baik tentang Du Qingsha pada mulanya kerana dia mensia-siakan beberapa helai tenaga daunnya. Pada peringkat ini, dao energi adalah asas penanaman seseorang. Ia tidak mudah untuk memupuknya. Lebih-lebih lagi, cara Du Qingsha melakukan sesuatu adalah sangat sombong. Dia tidak menyukainya. Tetapi kerana dia sanggup melakukan ini, apa lagi yang boleh Lu Ye katakan? Kenapa saya? Dia tidak mampu untuk tidak bertanya. Du Qingsha tidak dapat menahan daripada mendengus. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Perkara utama ialah terdapat terlalu sedikit petapa dari Tri Dao di medan perang. Anda kebetulan memenuhi keperluan saya. Pasukan A3 saya adalah pasukan paling elit. Lebih baik tidak mempunyai apa-apa, daripada mempunyai sesuatu yang tidak bermutu. Adakah Anda faham? Baiklah. Lu Ye menyentuh hidungnya dan tunduk dengan sungguh-sungguh. Apa-apa pun, saya perlu berterima kasih dahulu, kakak kanan dan kakak kanan. Dengan merit pertempuran mereka bertiga dan cadangan Du Qingsha, Jiu Yan akan mendapat peluang untuk memasuki kolam pencerahan. Ia akan menyelesaikan keperluan mendesaknya. Selepas beberapa ketika, Lu Ye membawa mereka bertiga ke Jiu Yan dan menerangkan keadaan kepadanya. Jiu Yan sememangnya tahu bahawa dia tidak boleh menolak jemputan Kapten Kem memburu. Juga, dia tidak sesuai untuk berlakon dengan Lu Ye pada masa ini. Dia hanya terkejut bahawa Lu Ye telah dijemput oleh Kem memburu. Setahunya, kekuatan Lu Ye adalah lebih rendah daripada kekuatannya. Dia telah bercucuk tanam selama ini dan tidak tahu bahawa kekuatan Lu Ye telah banyak berubah. Sehinggalah Lu Ye mempamerkan kuasa daunnya sendiri barulah Jiu Yan menyedari bahawa Lu Ye sudah selangkah di hadapannya dari segi penanaman dao. Seketika perasaannya bercampur baur. Dia gembira untuk Lu Ye tetapi juga malu dengan ketidakcekapannya sendiri. Jiu Yan bukan seorang yang sombong. Pada ketika ini, satu-satunya perkara yang dia boleh lakukan ialah menerima kebaikan Lu Ye dan membina asas daunnya secepat mungkin. Kumpulan itu kembali ke tanda Battleford tanpa berhenti untuk berehat. Hanya dalam beberapa hari, mereka tiba di tanda Battleford dan masuk. Lu Ye tidak perlu terlibat dalam perkara berikut. Du Qingsha akan menguruskannya. Statusnya di sini jauh lebih tinggi daripada Lu Ye. Setengah hari kemudian, Du Qingsha menemui Lu Ye, yang sedang menunggu di suatu tempat. Semuanya sudah diatur. Namun, wanita kamu perlu menunggu selama 2 bulan sebelum dia boleh memasuki kolam pencerahan. Terlalu ramai orang yang ingin memasuki kolam pencerahan. Walaupun dengan cadangan Du Qingsha, mereka masih perlu menunggu seketika. Seolah-olah mereka tidak boleh masuk dengan segera. Sudah tentu, Lu Ye boleh memahami dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ada apa-apa yang awak perlu sediakan? Kalau ya, cepatlah. Du Qingsha memandang dua yang lain. Mereka berdua adalah orang yang telah membuat persembahan untuk menarik Lu Ye keluar. Mereka adalah seorang lelaki dan seorang wanita. Lelaki itu dipanggil Surong, pemilik perisai berbentuk manusia. Wanita itu dipanggil wanita ular, dan dia memakai baju besi berbentuk ular. Dia sama seperti namanya, dengan susuk tubuh yang mempesonakan, lembut seperti tiada tulang, dan wajah yang cantik. Hanya lidahnya seperti lidah bercabang ular. Dia adalah syaitan ular dari klan Demon.
Selepas beberapa hari, walaupun Lu Ye tidak mengenali mereka dengan baik, sekurang-kurangnya dia mempunyai sedikit pemahaman tentang mereka. Termasuk Lu Ye, mereka berempat membentuk keseluruhan pasukan A3. Asalnya ada lagi satu. Namun, dia meninggal dunia di medan perang tidak lama dahulu. Oleh itu, Du Qingsha ingin merekrut ahli baru. Secara kebetulan, dia mendengar tentang kewujudan Lu Ye dan pergi mencuba. Akhirnya, persembahan Lu Ye benar-benar memenuhi keperluannya. Tidak kira Surong atau wanita ular, mereka berdua adalah petapa 3 dao. Bagi Du Qingsha, dia adalah seorang petapa 5 tao. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Surong dan Snake Lady. Menghadapi soalan Du Qingsha, Surong tersenyum. Tiada apa-apa yang perlu disediakan. Kepala saya terletak pada tali pinggang saya. Tiada apa-apa selain nyawa saya. Kalau begitu mari kita pergi. Du Qingsha melambai tangannya dan memimpin untuk terbang keluar. Surong dan wanita ular mengikut rapat di belakang. Lu Ye menoleh ke belakang buat kali terakhir dan mengekori dari belakang. Dia berharap pada kali dia kembali, Jiuyan boleh memasuki alam dao. Mereka berempat dengan pantas meninggalkan kubu pertempuran guntur dan memasuki medan perang. Lu Ye betul-betul perasan bahawa berbanding ketika dia memasuki setengah tahun yang lalu, pinggir medan perang jelas telah berkembang. Ini sudah pasti hasil daripada hakisan aura Star Abyss. Dan terdapat banyak medan perang seperti itu di bahagian langit berbintang ini. Dalam jangka masa panjang, lambat laun, seluruh langit berbintang akan dibanjiri oleh aura Star Abyss. Pada masa itu, tidak akan ada lagi tempat yang aman. Tiba-tiba, sesuatu terbang di hadapannya. Lu Ye menghulurkan tangannya dan menangkapnya. Suara Du Qingsha kedengaran di sebelah telinganya. Sebelum ini, Anda kehilangan kuasa dao Anda. Ini sepatutnya boleh menebusnya. Perhalusi ia di sepanjang jalan. Lu Ye melihat ke bawah dan melihat tulang putih sepanjang penyepit di tangannya. Melihat kepada bentuknya, ia sepatutnya tulang lengan atas lengan. Asas dao. Lu Ye mengangkat keningnya. Sama ada ia seorang petapa langit berbintang atau orang luar dari Star Abyss, selepas memasuki alam dao, mereka akan memilih sebahagian daripada badan mereka sebagai asas dao mereka. Ia mungkin organ dalaman, tulang, atau sekeping daging. Ini akan menjadi bahagian paling penting dalam tubuh mereka. Ini kerana asas dao akan membawa kuasa dao yang diperoleh daripada penanaman. Sebaik sahaja ia hilang, asas dao akan dimusnahkan. Secara umumnya, semua orang akan memilih sekeping tulang kerana tulang itu paling keras. Tulang di tangan Lu Ye sepatutnya menjadi pembawa asas dao orang luar. Ia juga dikenali sebagai tulang dao.